Kita akan mulakan hari ini dengan melihat dua gambar dari minggu lepas. Gambar-gambar yang nampaknya tidak berkaitan. Satu merakamkan realiti, satu lagi manipulasi sepenuhnya. Dan apabila Anda faham bagaimana gambar-gambar ini saling berkaitan, ia akan menjelaskan kepada Anda banyak perkara yang sedang berlaku. Gambar-gambar ini memberikan penjelasan yang paling jelas tentang apa yang sedang berlaku di dunia sekarang, bagaimana Anda sedang ditipu, dan apa yang sebenarnya sedang berlaku di sebalik tabir. Satu daripadanya lebih daripada sekadar satu lagi sidang kemuncak. Ia menunjukkan kepada Anda dunia sebagaimana adanya, dan apakah isu sebenar di sebalik pertembungan itu. Yang satu lagi, bukan sekedar satu lagi image palsu yang dijana AI. Ini satu lagi cubaan untuk menggambarkan dunia seperti yang mereka mahu Anda percayai. Dalam beberapa menit akan datang, saya akan tunjukkan kepada Anda dengan tepat bagaimana mereka saling berkaitan. Kedua-dua image itu mendedahkan keseluruhan struktur keadaan semasa yang sedang kita lalui. Presiden Trump berdiri bersama pemimpin China, pusat sebenar kuasa, strategi, dan konflik global. Ia juga adalah Trump bertemu dengan pemimpin China selepas memberi isyarat sepanjang tahun lalu bahawa Amerika Syarikat akhirnya mengambil langkah dan menangani peperangan yang telah dilancarkan terhadapnya sejak awal abad ini. Imej yang satu lagi adalah sebahagian daripada taktik pengalihan yang telah dijalankan oleh China dan ahli-ahli paksi selama bertahun-tahun, bertujuan untuk mengalihkan perhatian kita kepada perkara lain. Cara Anda dimanipulasi untuk mempercayai bahawa inilah isu sebenar yang sedang berlaku. Mari kita lihat dengan lebih dekat pada imej palsu yang dihasilkan oleh AI ini. Apa yang kita lihat di sini ialah seorang kanak-kanak dengan anggota badan berbentuk pretzel yang disebarkan dalam talian sebagai bukti kekejaman Israel. Malah kek dalam imej ini pun kelihatan seperti ia dibakar di Uncanny Valley. Keseluruhan imej ini adalah penzahiran teori Uncanny Valley. Jadi jika Gaza benar-benar mempunyai jumlah yang mereka dakwa, jika tragedi itu sebesar yang mereka tegaskan, kenapa perlu ada sesiapa yang mencipta seorang kanak-kanak? Ia sangat tidak masuk akal. Ia mungkin kelakar jika ia bukan sebahagian daripada corak yang jauh lebih gelap. Kanak-kanak pretzel yang dihasilkan oleh AI ini bukan kebetulan. Ia adalah satu elemen dalam kempen yang lebih luas. Satu kempen pembohongan yang direka untuk mencetuskan kemarahan, mengenepikan pertimbangan rasional, dan memanipulasi penonton supaya mempercayai naratif yang mereka bina. Imej palsu itu bukan sekedar satu pembohongan tentang Israel. Ia adalah sebahagian daripada genre yang sama yang mengalihkan perhatian kita daripada perjuangan sebenar. Dan ia membuatkan kita terus tertumpu pada drama emosi, sedangkan permainan geopolitik sebenar berlaku di tempat lain sama sekali. Lebih penting lagi, ia adalah sebahagian daripada kempen yang memesongkan persepsi. Jadi, apa yang saya maksudkan dengan persepsi? Baiklah, mari kita lihat seketika pada dakwaan oleh penentang Israel bahwa Israel atau lobi Yahudi sebenarnya menentukan keputusan dasar Amerika. Atau lebih teruk lagi, Israel membuat Amerika Syarikat melakukan apa yang Israel mahukan. Mengulangi dakwaan itu berulang kali akan mewujudkan satu persepsi. Walaupun untuk seketika Anda mengabaikan fakta bahwa Amerika Syarikat adalah negara terhebat dan kuasa terkuat di dunia, lihat sahaja realiti yang mudah. Amerika Syarikat adalah lebih 440 kali ganda lebih besar daripada Israel dari segi keluasan tanah keseluruhan. Populasi Amerika Syarikat adalah lebih 34 kali ganda lebih besar daripada Israel. Atau kita boleh melihatnya dari sudut yang lain. Israel hanya kira-kira 0,22% daripada keluasan tanah dan kurang daripada 3% daripada jumlah penduduk Amerika Syarikat. Tetapi apapun, jelas bahawa untuk mengatakan kita menyeret Amerika Syarikat ke dalam peperangan atau menyeret mereka ke dalam apa-apa sahaja adalah benar-benar tidak masuk akal. Sebuah peperangan sedang dilancarkan terhadap Amerika Syarikat sejak sekian lama. Tetapi persepsi itu wujud untuk mengalihkan perhatian daripada isu sebenar. Menyalahkan Israel, sebuah negara yang jauh lebih kecil daripada negara Anda sendiri, itu hanyalah satu pengalihan. Mengulangi tuduhan itu dalam pelbagai cara akan mewujudkan satu persepsi yang dibawa oleh orang ramai. Apabila Anda membayangkan satu dakwaan, apabila Anda meletakkannya dalam perspektif, Anda akan faham betapa tidak masuk akalnya persepsi itu. Apabila sesuatu diletakkan dalam perspektif, persepsi akan berubah. Saya akan beri Anda satu lagi contoh. Dakwaan bahawa Amerika Syarikat membiayai perang Israel. Dan sudah tentu, dakwaan tambahan bahawa Israel menerima bantuan sebanyak $3.8 bilion mengambil wang cukai Anda. Sekarang memang kami menerima bantuan, itu benar. Tidak ada penipuan tentang itu. Tetapi banyak negara lain di dunia juga menerima bantuan.
Tiada siapa bercakap tentang itu. Amerika Syarikat telah memperuntukkan sebanyak $82.3 bilion dalam bantuan asing kepada seluruh dunia tahun lepas. Hanya 6.82 bilion daripada jumlah itu diberikan kepada Israel. Secara sejarah, Israel biasanya menerima kira-kira 5% daripada bajet tahunan bantuan asing Amerika Syarikat. Peratusan ini telah dinaikkan pada tahun 2024 selepas pembiayaan ketenteraan tambahan diluluskan selepas 7 Oktober. Jadi sekali lagi, perspektif adalah aspek yang penting dalam hal ini. Dua perkara penting di sini. Apabila dilihat dari perspektif, Anda akan memahami realitinya. Dalam graf ini, sebagai contoh, graf ini menggambarkan perbezaan saiz antara KDNK Israel dengan KDNK Amerika Syarikat. Ekonomi Israel, seperti yang kita lihat di sini, KDNK-nya ialah $719.9 bilion. Ia adalah jumlah wang yang sangat besar, tetapi bandingkan itu dengan KDNK Amerika yang berjumlah $320 triliun. Angka-angka ini melebihi kemampuan kita untuk memahaminya. $6.82 bilion yang diterima oleh Israel sememangnya jumlah wang yang sangat besar, terutamanya bagi mana-mana antara kita. Dan sekali lagi, kami sangat menghargainya. Tetapi saya tidak cuba memperkecilkan perkara itu dalam apa jua cara. Konteks sentiasa penting untuk pemahaman. Dan apabila Anda melihatnya dalam konteks, ia adalah kira-kira 0.00213 daripada $320 triliun setahun KDNK Amerika. Sekarang, mari kita lihat perkara ini dari sudut pandangan yang lebih luas. Saya akan gunakan jumlah yang kita boleh faham. Jika Anda gunakan peratusan yang sama pada $1,000, ia akan menjadi kira-kira 21 sen. Baiklah, mari kita bermurah hati dan katakan $1/4, 25 sen. Jadi apabila Anda faham perkara itu, Anda sedar realiti ini, bahwa Amerika Syarikat sebenarnya memberi Israel bersamaan dengan 25 sen daripada 1 gran. Kerana itulah betapa kukuhnya ekonomi Amerika Syarikat. Adakah Anda akan kisah jika memberi seseorang 25 sen jika Anda mempunyai $1,000? Ya, pada hakikatnya, ia adalah jumlah yang besar yang boleh digunakan untuk perkara lain, tetapi ada sesuatu di sini yang Anda tidak selalu diberitahu. Jangan lupa bahawa tidak seperti penerima bantuan Amerika Syarikat yang lain, Israel diwajibkan untuk membelanjakan 25 sen itu di Amerika Syarikat. Pemilik kedai memberi kita 25 sen dan kita sepatutnya membelanjakannya di kedainya. Jadi Israel tidak memanipulasi Amerika Syarikat dalam apa-apa pun. Dan wang pembayar cukai Anda yang diterima oleh Israel itu sebenarnya bersamaan dengan 25 sen yang akhirnya kembali ke poket Anda juga. Jadi apabila dilihat dari perspektif itu, Anda akan faham betapa besarnya penipuan yang sebenarnya sedang berlaku. Dan Anda faham bahawa sikap angkuh yang datang daripada mereka yang menunjuk-nunjuk kemarahan itu sebenarnya menunjukkan mereka langsung tidak faham fakta. Dan apa yang mereka pedulikan hanyalah menggunakan isu ini untuk mengukuhkan persepsi bahawa Israel itu jahat. Dan mereka mahu Anda fikir bahawa isu ini adalah perang Israel, sedangkan sebenarnya ada perkara lain yang sedang berlaku. Dan di sini kita kembali kepada image lain yang saya sebutkan tadi. Mesyuarat di China ini lebih daripada sekadar sidang kemuncak. Inilah peperangan sebenar. Kamu semua bukan sedang berperang untuk Israel, bodoh. Hakikat bahawa masih ada orang yang percaya perkara itu menunjukkan betapa dalamnya penipuan itu telah berjaya. Selama 25 tahun sekarang, China dan ahli paksi Islamnya serta rangkaian gerakan politik Islam yang sehaluan dengannya di negara-negara Barat telah secara senyap-senyap melancarkan perang era baru terhadap Barat. Mereka melakukannya secara sistematik dan dengan penuh kesabaran. Ini bukan perang konvensional. Ia adalah perang dunia yang dilancarkan melalui alat-alat baru. Perang maklumat, tekanan ekonomi, militia proksi, operasi cyber, penyusupan ideologi, dan manipulasi naratif. Dan matlamatnya mudah, untuk meyakinkan rakyat Amerika bahwa musuh mereka bukanlah musuh mereka, bahwa sekutu mereka bukanlah sekutu sebenar, dan bahwa ancaman yang ditujukan kepada mereka adalah masalah orang lain. Mereka, yaitu orang Cina dan Islam, masing-masing mempunyai sebab tersendiri, tetapi musuh mereka adalah sama, yaitu Barat dan Amerika Syarikat serta mana-mana sekutunya. Selama bertahun-tahun, mereka perlahan-lahan melemahkan kuasa Amerika, sementara rakyat Amerika sibuk dengan barangan murah, hiburan murah, dan ahli politik yang terlalu mudah memejamkan mata. China betul tentang satu perkara, kamu memang takkan perasan. Karena mereka melancarkan perang ini tidak mengikut skrip, bukan seperti gambaran perang dunia yang kita membesar dengannya melalui cerita, film, dan rancangan.
Mungkin ia tidak seperti yang kita bayangkan tentang peperangan, tapi matlamatnya tetap sama, yaitu penguasaan global. Dan mereka sangat hampir, sehinggalah Trump mengganggu haluan itu. Mereka mengenal pasti beliau serta-merta sebagai ancaman, dan mereka bertindak balas dengan alat yang telah mereka bina selama beberapa dekad. Perang psikologi, manipulasi naratif, dan penyusupan ideologi. Tahun-tahun pelaburan di universiti-universiti barat, kerangka Marxis, saluran aktivis, semuanya tiba-tiba diaktifkan. Institusi media yang dibentuk oleh ideologi Marxis, platform sosial yang dipengaruhi oleh wang asing. Pempengaruh dan tokoh budaya mengulangi slogan-slogan yang mereka sendiri tidak faham. Semua ini melemahkan tekad Barat dan membutakan orang ramai terhadap apa yang dipertaruhkan. Sekolah-sekolah Anda mendoktrinkan golongan muda, sementara golongan penentu budaya mengukuhkan naratif itu. Dan skrip yang berjaya sentiasa memerlukan seorang penjahat. Dan siapa lagi yang lebih sesuai menjadi penjahat kalau bukan, cuba teka siapa? Saya akan kembali kepada perkara itu sebentar lagi. Mesyuarat di China membawa kita kepada peristiwa tahun lalu. Apabila Anda melihat tindakan Trump sejak 28 Februari tahun ini, Anda akan nampak kejelasan dan konsistensi. Anda akan nampak kompas strategik yang diarahkan terus kepada paksi kuasa sebenar. Iran adalah gelanggang utama, bukan sahaja kerana cita-citanya sendiri dan bukan sahaja kerana Israel, tetapi kerana peranan yang dimainkan dalam sistem yang lebih besar yang sedang dibina oleh China. Iran sepatutnya menjadi kuasa di Timur Tengah yang mengganggu sekutu Amerika dan pengaruh Amerika di kawasan itu. Sekatan maritim yang dikenakan oleh Trump ke atas Iran bukan sekadar untuk memberi tekanan kepada Tehran. Ia adalah alat tekanan langsung terhadap China yang sangat bergantung kepada tenaga dari Iran. Dan ia juga merupakan satu mesej kepada Beijing tentang kelemahannya dan tentang apa yang Amerika Syarikat boleh lakukan terhadap ekonomi China tanpa perlu melepaskan walau satu tembakan pun. Inilah peperangan sebenar yang sedang dilancarkan terhadap kedudukan Barat di dunia. Perang ini adalah bersifat ekonomi, ideologi, psikologi, dan strategik. Dan berpura-pura ia adalah perang Israel. Hanyalah satu lagi pembohongan dalam rangkaian panjang pembohongan yang direka untuk membuat rakyat Amerika buta terhadap hakikat bahwa sasaran sebenar adalah mereka. Sidang kemuncak Trump dan Xi bukanlah satu pertemuan diplomatik yang sopan. Ia adalah pertembungan secara langsung antara dua pandangan dunia. Matlamat Trump adalah mudah. Hentikan pengguna Amerika daripada membiayai kebangkitan China dan kembalikan keseimbangan kuasa global kepada Amerika Syarikat. Dan tidak seperti pentadbiran sebelum ini yang mengejar kestabilan, Trump melihat kelemahan ekonomi semasa China sebagai satu peluang. Satu kelemahan yang sebenarnya dia bentuk dengan langkah-langkah yang telah diambilnya sejak kembali memegang jawatan. Dia datang dengan ancaman tarif besar-besaran, mengetahui bahwa Beijing lebih memerlukan pasaran AISET berbanding Amerika memerlukan barangan China. China terus menghidupkan ekonomi Iran melalui pembelian minyak secara besar-besaran. Dan serangan ARSK ke atas infrastruktur tenaga Iran telah mengenai talian hayat strategik China secara langsung. Apa yang kini difahami oleh Beijing ialah Amerika Syarikat sekali lagi bersedia menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kepentingannya, satu pencegahan penting terhadap sebarang rancangan yang mungkin mereka ada berkaitan Taiwan. Sidang kemuncak itu juga akan berusaha keras untuk menghentikan aliran inovasi Amerika ke dalam pembangunan ketenteraan China pada masa depan. Di teras semua ini ialah doktrin keamanan melalui kekuatan oleh Trump. Perang dengan Iran telah menunjukkan kepada China bahawa Amerika Syarikat tidak lagi takut untuk berdepan secara langsung dengan proksi Beijing. Dan Trump akan cuba menggunakan kemerosotan ekonomi China untuk memaksa satu perjanjian besar, konsesi ekonomi utama dan kawalan terhadap Rusia dan Iran. Kerana pada akhirnya, Iran hanyalah bidak. Objektif sebenar adalah untuk menghentikan cita-cita Xi menjadikan China sebagai kuasa besar dunia yang dominan. China kini berdepan dengan Amerika Syarikat yang bertekad dan fokus. Ini membuatkan mereka terkejut. Mereka telah berusaha keras, dan bersama dengan pelaburan Islam, sejumlah besar wang telah digunakan untuk melemahkan kewaspadaan Barat terhadap bahaya serta memperbodohkan masyarakat Barat, terutamanya golongan intelektual dan elit. Nampaknya mereka lupa, walaupun ada rakyat Amerika yang mungkin berkongsi sikap, atau boleh saya katakan, ada rakyat Amerika yang berkongsi sikap putus asa dan pengecut seperti orang Eropah, negara itu sendiri, Amerika Syarikat, lahir daripada rakyat yang sudah cukup muak dengan Eropah. Dan semangat itu masih kekal hingga ke hari ini. Satu era baru penguasaan Amerika sedang berkembang pesat. Dan kini, pada masa yang sama, Timur Tengah yang baru sedang muncul. Dan inilah dunia yang kita diami sekarang.
Sebuah perang dunia yang berlaku tanpa pengisytiharan, tanpa barisan hadapan dan tanpa uniform, tetapi dengan naratif melalui proksi dan kemarahan yang direka di jalanan Anda. Dan langkah pertama untuk mempertahankan diri daripadanya adalah dengan mengenal pasti coraknya. Jika seseorang menembak Anda, menyerang Anda tahu mereka adalah musuh. Anda tahu Anda harus mempertahankan diri dan menghapuskan ancaman itu. Tetapi jika mereka kemudian mula membina pembohongan, mencipta persepsi yang mencabar kebenaran yang mudah dan jelas, memberitahu Anda bahawa ideologi di sebalik kehendak untuk memusnahkan Anda bukan seperti yang Anda fikirkan. Bahawa tidak semua daripada mereka seperti itu. Bahawa masyarakat Anda sebenarnya adalah masalah dan puncanya. Bahawa sebarang kritikan terhadap mereka sebenarnya adalah perkauman. Sementara mereka disokong oleh media Anda yang mereka biayai, oleh intelektual yang mereka biayai, yang mencabar apa yang Anda tahu sebagai kebenaran. Sentiasa berkhutbah dan melemahkan nilai-nilai yang Anda pegang untuk menyatukan masyarakat Anda, serta mengalihkan perhatian Anda kepada ancaman lain yang dibayangkan, adalah sukar untuk bangkit dan mencabar mereka. Dan itulah yang sedang berlaku. Beralih daripada image-image tadi, dan dalam konteks semua yang saya telah tunjukkan kepada Anda, saya ingin membincangkan serangan terhadap Israel dan orang Yahudi yang sedang berlaku sekarang di Barat. Penjahat untuk naratif yang mereka cipta. Satu perkara yang patut merisaukan kita tentang manipulasi persepsi. Mereka tahu bahawa mereka boleh terlepas begitu sahaja. Kerana dalam suasana hari ini, apa sahaja, benar-benar apa sahaja, yang menggambarkan Israel sebagai kejam akan dipercayai serta-merta. Tanpa banyak soal, tanpa perlu pengesahan, tanpa teragak-agak, hanya kemarahan tulen tanpa tapisan yang dicetuskan apabila dikehendaki. Ini adalah bentuk baru kebencian terhadap Yahudi yang disamarkan sebagai keprihatinan kemanusiaan. Orang Yahudi telah digambarkan semula dalam cara ideologi klasik yang mendehumanisasikan, mengikut cara Marxis yang tipikal, dibiayai oleh golongan Islamis dalam budaya serta dalam media. Sebagai penjajah kulit putih, penakluk yang menganggap etnik mereka lebih unggul, tindakan mempertahankan diri mereka dianggap tidak sah dan bersifat pembunuhan beramai-ramai. Alasan mereka untuk kemarahan dan rasa marah yang penuh keangkuhan adalah apa yang mereka tegaskan sebagai pembunuhan beramai-ramai yang sedang dilakukan oleh Israel di Gaza sekarang. Tetapi naratif ini sudah pun tersebar lama sebelum 7 Oktober. Tuduhan pembunuhan beramai-ramai dalam konteks Gaza pertama kali muncul pada tahun 2014 semasa Operasi Protective Edge. Dan sekali lagi, minggu ini 5 tahun lalu, ia muncul semula dalam operasi perisai pertahanan apabila orang Arab di Israel bertindak ganas di jalanan di sini dan Hamas menyokong mereka dengan melancarkan ribuan peluru berpandu terhadap Israel. Dalam kedua-dua kejadian, Hamas menyerang Israel, dan cara untuk mengahadkan tindak balas Israel adalah dengan memainkan tuduhan pembunuhan beramai-ramai untuk mengekang Israel melalui tekanan antarabangsa. Dan ia dilaungkan sekali lagi, sukar dipercayai, pada 8 Oktober, hanya sehari selepas pembunuhan beramai-ramai yang mereka lakukan. Ketika Israel masih bertempur menentang Hamas, yang telah menceroboh kawasan awam Israel dan melakukan pemusnahan sistematik terhadap setiap warga Israel. Malah sebelum sebarang tindakan diambil di dalam Gaza, mereka sudah mendakwa berlakunya genosid sekali lagi. Ini berlaku sementara tindakan keganasan terhadap Israel digambarkan sebagai satu bentuk penentangan. Apa yang bermula bertahun-tahun lalu sebagai seruan untuk hak penentuan nasib sendiri bagi Arab dan kemudian menuntut agar orang Yahudi menerima kompromi dengan menyerahkan tanah demi keamanan, kini telah menjadi alasan bukan sahaja untuk menafikan hak Yahudi untuk menentukan nasib sendiri, tetapi juga untuk seruan terbuka bagi pemusnahan negara Yahudi. Sebenarnya ia sangat bijak dari segi strategi, kerana orang Yahudi adalah sasaran yang paling mudah. Saya tahu semua orang bodoh di Barat fikir mereka sangat heroik, menunjukkan penentangan, mengibarkan bendera, memuat naik kenyataan. Saya nak tengok mereka buat perkara-perkara itu terhadap orang kulit hitam hari ini, atau tulis sesuatu tentang Muhammad. Tengoklah betapa beraninya mereka masa itu. Orang Yahudi menyediakan bahan api emosi yang diperlukan untuk menghasut orang ramai. Dan itu penubuhan organisasi politik, aliran dana asing, mobilisasi aktivis, demonstrasi jalanan, radikalisasi, dan keganasan. Sementara semua orang memberi tumpuan kepada Israel, gerakan yang sama tiba-tiba menyeru untuk mengglobalisasikan intifada, menjadikan konflik serantau sebagai kebangkitan ideologi di seluruh dunia. Dan ia mencetuskan ketidakstabilan di seluruh Barat, termasuk Amerika Syarikat dan sekutunya. Ikhwanul Muslimin, yang diharamkan di beberapa negara Timur Tengah kerana kerajaan-kerajaan tersebut memahami ancamannya,
beroperasi dengan bebas di Barat menggunakan nama dan penjenamaan baru. Di Amerika Syarikat, kumpulan seperti Kaya memposisikan diri mereka sebagai organisasi hak sivil sambil mengalihkan perhatian daripada rangkaian mereka sendiri dan menumpukan kepada AIPAC. Seolah-olah bahaya sebenar adalah penyertaan politik Yahudi, bukannya hakikat bahawa organisasi agama radikal asing sedang menyusup masuk ke Amerika Syarikat. Usaha menentang Israel bukan sekadar kritikan yang kononnya hanya terhadap dasar-dasarnya. Matlamatnya adalah untuk menafikan hak kami untuk wujud, menyingkirkan Israel daripada masyarakat antarabangsa, dan menjadikan Israel sebagai negara paria. Sebuah negara yang mesti diasingkan, dihukum, dipadamkan daripada wacana yang sah. Bagi ramai yang menyebarkan tuduhan ini, objektif mereka bukanlah untuk menyelamatkan nyawa rakyat Palestin. Ia adalah untuk memusnahkan negara Yahudi itu. Dan pembohongan yang berterusan itu. Dalam artikel demi artikel, sama seperti di New York Times minggu ini, mereka memberikan anugerah dan malah meraihkan para pembohong itu. Jadi apabila sebuah saluran media yang kononnya dihormati melakukan perkara keji seperti itu, mengapa kita perlu terkejut apabila para pempengaruh, orang biasa, berasa terdorong untuk melakukannya dalam reel demi reel dan hantaran demi hantaran di media sosial? Kadang-kadang direka seperti dakwaan ini. Kanak-kanak kecil ini telah dibakar hidup-hidup malam tadi oleh roket Israel yang mengenai keretanya di selatan Lubnan. Di tempat duduk belakang dengan ayahnya memandu, kanak-kanak bermata hijau berambut perang ini di selatan Lubnan terkena roket yang dibiayai sama ada oleh Amerika atau Eropa. Dan kemudian kedua-duanya termasuk kanak-kanak ini dibakar hidup-hidup. Ia tidak pernah berlaku. Budak yang digunakan untuk kesan emosi itu ialah budak ini. Peter Conley, Baby P, seperti yang mungkin diingati oleh setengah orang, dibunuh di England pada tahun 2007 oleh ibu bapanya. Sebejat mana orang-orang ini? Apabila tidak menggunakan AI untuk membuat tuduhan palsu, mereka sebenarnya mengambil tragedi lain dan membina tuduhan palsu yang disebarkan secara jahat hanya untuk memburukan Israel. Inilah fitnah darah modern. Pembenci yang kejam dan tidak waras ini bermaharajalela di platform media sosial. Sentiasa ada alasan, sentiasa ada justifikasi, sentiasa ada cerita baru untuk membungkus kebencian lama yang sama. Orang Yahudi telah diserang lama sebelum wujudnya Israel, lama sebelum sesiapa mencipta perkataan Palestin, lama sebelum ada konflik untuk dijadikan alasan. Kami diserang kerana didakwa membunuh Mesias mereka, diserang kerana mengabaikan Nabi mereka, diserang kerana wabak hitam, diserang kerana terlalu berbeza, diserang kerana terlalu berjaya menyesuaikan diri, diserang kerana terlalu menonjol, diserang kerana terlalu tidak kelihatan, diserang kerana bekerja dalam pekerjaan tertentu, diserang kerana enggan memikul beban tertentu, diserang hanya kerana wujud. Dan sekarang, kami diserang kerana enggan menyerah kalah dan tunduk, kerana mempertahankan diri, kerana terus bertahan hidup. Jadi apabila orang kata ia rumit atau kita perlu faham konteksnya atau ia tidak bermula pada 7 Oktober, saya setuju. Ia memang tidak bermula pada 7 Oktober. Ia juga tidak bermula pada tahun 48. Ia bahkan tidak bermula pada abad ke-20. Ia bermula sejak orang Yahudi wujud sebagai satu bangsa. Beralih sekarang kepada peristiwa di Timur Tengah, saya pasti Anda tidak terkejut dengan perkara yang berlaku di Syria yang sekali lagi tidak dilaporkan. Dr. Eddie Cohen, seorang pakar Timur Tengah dari Israel yang sebenarnya dilahirkan di Lubnan, menyuarakan kebimbangan tentang apa yang sedang berlaku sekarang di Syria. Syria, tulis beliau, adalah sebuah negara yang sedang melalui peralihan nasionalis Islamis, lebih stabil dari segi keselamatan, tetapi tiada kebebasan pribadi, tiada kebebasan beragama, dan ancaman serius terhadap komuniti minoriti. Syria, kata beliau, secara efektif telah menjadi sebuah negara satu mazhab, satu agama yang didominasi oleh kumpulan Arab Sunni. Penyingkiran Assad tidak membawa kelegaan sebenar kepada rakyat Syria. Sebaliknya, ISIS mengambil alih kawalan. Pada mulanya, pemimpin seperti Al-Julani dan puak-puak yang menumbangkan Assad cuba menampilkan diri mereka sebagai Islamik, tetapi bukan ekstremis, menawarkan satu alternatif kepada Assad dan juga kumpulan pemberontak sederhana. Tetapi realiti yang muncul adalah jauh lebih radikal. Syria kini sedang mengalami pergolakan besar, bukan sahaja disebabkan oleh pembunuhan beramai-ramai terhadap kaum Alawiyah yang berlaku pada Mac 2025 atau terhadap komuniti Druze pada tahun sebelumnya, tetapi kerana satu transformasi sosial yang mendalam. Sebuah negara yang bersifat sekular selama lebih 60 tahun di bawah keluarga Assad, kini sedang berubah menjadi sebuah negara Islamis ala Taliban. Petunjuk-petunjuknya, kata beliau, termasuk pengasingan jantina di sekolah, sekatan penjualan alkohol, dan yang lebih membimbangkan, sistem pendidikan yang dibina atas hasutan terhadap golongan minoriti,
terhadap orang Yahudi, dan terhadap negara-negara Barat. Dr. Cohen memberi amaran bahwa seluruh generasi kini sedang dibesarkan di Syria di bawah ideologi yang dipengaruhi ISIS serupa dengan Hamas, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar, betul-betul di sempadan utara Israel. Syria sedang mengikuti jejak Afghanistan, mengalami proses Islamisasi yang pesat sejak kejatuhan rejim sekular. Perlembagaan baru di sana meletakkan semua institusi yang dahulunya sekular di bawah undang-undang Islam. Di banyak kawasan, mahkamah sekular telah pun digantikan dengan mahkamah syariah. Bagi Israel, hak-hak Israel, ini bermakna satu generasi baru sedang membesar dengan sikap bermusuhan terhadap Israel, rasa kebersamaan yang kuat dengan rakyat Palestin, dan doktrinasi daripada pihak berkuasa yang sehaluan dengan ISIS tentang cara menyasarkan orang Yahudi dan golongan minoriti, terutamanya Druze dan Alawiyah. Saya memetik artikel Dr. Cohen kerana tiada siapa di Eropah yang menyeru supaya Syria diboikot. Tiada siapa yang mengenakan sekatan terhadap rejim ISIS di Syria. Tetapi EU telah mengenakan sekatan minggu ini ke atas orang Yahudi di Judea dan Samaria, bukan kerana keganasan atau penindasan, tetapi kerana ingin menetap di kawasan yang merupakan sebahagian daripada tanah air nenek moyang kami. Hari ini di Israel, kami sedang merayakan Yom Yerushalayim, Hari Jerusalem. Dan saya akan akhiri dengan ini. Hari di mana, menurut kalender Ibrani, Jerusalem telah dibebaskan selepas 2000 tahun semasa Perang 6 Hari. Ia adalah hari di mana petikan dari Alkitab ini, Zakaria 8. Nubuatan ini dari lebih 2.500 tahun lalu telah digenapi. Dan saya petik. Inilah yang difirmankan oleh Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan tinggal di Yerusalem. Kemudian Yerusalem akan dipanggil kota yang setia. Dan gunung Tuhan yang Maha Kuasa akan dipanggil gunung suci. Inilah yang difirmankan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi, lelaki dan wanita yang lanjut usia akan duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing dengan tongkat di tangan kerana usia mereka. Jalan-jalan kota akan dipenuhi dengan kanak-kanak lelaki dan perempuan yang bermain di sana. Dan sememangnya, ia sedang berlaku. Apabila kita bercakap tentang Zionisme, inilah yang kita maksudkan, yaitu kembali ke Baitul Maqdis seperti yang telah dinubuatkan. Kita telah berada dalam situasi seperti yang kita alami sekarang selama beberapa generasi. Ia tidak pernah memadamkan kepercayaan kita bahwa suatu hari nanti kita akan kembali ke Baitul Maqdis. Keluarga saya berkongsi impian itu, Zionis yang ingin kembali ke tanah Israel. Datuk saya Daniel bin Mashiach Golen, anak kepada Mashiach, dilahirkan dan dibesarkan di Afghanistan. Keluarga saya tinggal di sana selama lebih 1000 tahun, tetapi mereka tidak pernah memadamkan impian untuk kembali ke tanah Israel. Datuk saya masih di Afghanistan lebih 100 tahun yang lalu. Beliau mendengar bahawa impian untuk kembali itu benar-benar sedang berlaku, bahawa Zionisme seperti yang dipanggil di seluruh dunia, bagi kami adalah impian untuk kembali. Dan beliau menyeru sesama warga Afghanistan untuk kembali ke tanah Israel, ke Baitul Maqdis. Dan beliau melakukannya pada tahun 1921. Beliau dan moyang saya, mereka berpindah ke Baitul Maqdis, dan mereka membina sebuah rumah di Baitul Maqdis. Ibu saya dilahirkan di kota lama Baitul Maqdis, seperti yang mereka impikan. Dan beberapa tahun kemudian, saya berpindah ke sini selepas ibu saya, yang bertemu dengan ayah saya, berkahwin dengannya. Kami tinggal di Amerika Syarikat selama beberapa tahun, dan beliau membawa kami pulang ke sini. Dan saya sendiri beruntung, bukan sahaja dapat tinggal di Baitul Maqdis, tetapi juga mempunyai anak-anak yang lahir di Baitul Maqdis, generasi ketiga warga Baitul Maqdis. Minggu ini, seperti yang saya katakan, adalah ulang tahun Perang 6 Hari. Pada minggu itu, Israel mengembalikan haknya ke atas tanah Israel, Judea, dan Samaria. Dan sepupu saya, Rami Golel, yang kini telah meninggal dunia, beliau adalah seorang tentera payun. Generasi tentera payung terjun itu yang membebaskan Baitul Maqdis. Kami berasa bertuah kerana beliau adalah salah seorang daripada generasi Yahudi yang membebaskan Baitul Maqdis. Dan selepas beliau, saya sendiri dan kini anak lelaki saya juga merupakan tentera payung terjun dalam IDF, Pasukan Pertahanan Israel, tentera bagi bangsa Yahudi, yang tidak kami miliki selama 20 abad. Sekarang kami kembali ke sini. Dan kini, berbeza dengan 2000 tahun sejarah bangsa Yahudi, kami bukan sahaja sedang merealisasikan impian itu, tetapi kami juga boleh bangkit dan berjuang demi impian tersebut. Kerana bangsa abadi tidak takut dengan perjalanan yang panjang. Aman Netzach, Lomi Fakhid, Midirich Auka. Saya Daniel Seaman. Sertai saya lagi minggu hadapan dalam Straight Up dari JNS TV Studios di sini, di tengah-tengah Jerusalem, Israel.